Menteri Kewangan Perikatan Nasional beri 3 alasan kenapa hasil kerajaan turun sehingga pakej bantuan permerkasa kelas semakin kecil untuk membantu rakyat ketika total lockdown 1,5 bulan ini. Alasan keduanya ialah negara tidak ada lagi GST. Namun tak ada pula dia tanya PM8 dan Menteri Ekonomi. Dia orang yang antara yang paling kuat menipu rakyat dan berkempen untuk mansuhkan GST. Ramai yang mungkin terlupa ialah selepas PRU 14, saya telah beberapa kali cuba untuk hentikan langkah kerajaan PH untuk gantikan GST dengan SST, termasuk di Dewan Rakyat dan dalam posting bulan Ogos 2018. Walaupun saya baru kalah dalam PRU 14 dan saya patut berdiam masa itu, saya masih tegas untuk bersuara sebab tidak mahu negara melakukan kesilapan amat besar yang akhirnya akan memakan diri, menyusahkan rakyat dan akhirnya membangkitkan masa depan negara saya. Di Dewan Rakyat, ahli parlimen sebelah sana perli saya dengan laungan Najib guna GST rompak duit rakyat untuk simpan duit rompakan dalam kondo, dan kini disahkan dalam mahkamah sebagai fitnah. Atau ada yang kata harga tinggi sebab GST. Posting saya pada Ogos 2018 jelas memberi 4 ramalan amaran dan keempat-empatnya menjadi realiti. Pertama, pelaburan asing ke Malaysia menjunam menjadi paling rendah di ASEAN sebab negara-negara jiran lebih kompetitif, lebih menarik selepas berjaya kurangkan kadar cukai korporat mereka, terutamanya negara Indonesia. Kedua, kemelesetan ekonomi masa pandemik memberi tamparan hebat yang menjejaskan hasil kerajaan seperti disebut Tengku Zafrul semalam. Ketiga, akibatnya kerajaan tidak mampu lagi membantu rakyat, terutamanya pada ketika kemelesetan ekonomi di mana rakyat paling memerlukannya. Dan keempat, harga barangan akan naik lebih hebat lagi selepas SST ganti GST yang sudah stabil. Link ini merupakan terowong masa ke posting tersebut. Masa itu, ramai rekat yang masih memerli di posting-posting saya sebab mereka belum sedar mereka telah dikencing. Sekarang dah berkurang selepas ramai rekat telah memulih menjadi rakyat. Sebenarnya keputusan untuk berubah dari sistem SST kepada sistem GST bukanlah dilakukan secara melulu. Ia adalah satu keputusan yang dicapai serta dibuat selepas penelitian terperinci dan menjadi sebahagian dari program transformasi ekonomi pada lewat 2009. Walaupun ramai yang memberi amaran bahawa ia akan menjadi satu beban politik terhadap saya dan kerajaan apabila memperkenalkan satu cukai kepergunaan consumption tax seperti GST yang lebih tulus, dan terdapat banyak contoh di mana kerajaan yang berdemokratik di dunia jatuh selepas memperkenalkan cukai itu. Saya membuat keputusan untuk meneruskan langkah yang kritikal itu kerana ia amat diperlukan bagi menjamin masa depan Malaysia dan dalam hasrat kita menjadikan negara ini sebagai negara ekonomi maju. Biarpun saya tahu bahawa kerajaan PH tak akan berganjak dan tidak mempunyai pilihan secara politik selain memansuhkan GST dan digantikan dengan SST. Izinkan saya menjelaskan sekali lagi faktor-faktor kepada keputusan kerajaan saya untuk memperkenalkan GST pada tahun 2015. Objektif utama GST bukan semata-mata untuk mengutip lebih banyak wang dan membebankan rakyat berpendapatan rendah dan sederhana. Tidak. Jika ia semata-mata berkaitan duit, kerajaan hanya perlu menaikkan cukai jualan dan cukai perkhidmatan atau cukai korporat atau cukai pendapatan atau menjarah dana yang dimiliki Petronas.
Sistem GST juga diperlukan untuk memperbetulkan beberapa kelemahan-kelemahan struktur ekonomi negara, meningkatkan daya saing negara dan menjamin kestabilan dan perkembangan negara kita. Terdapat berbagai pertimbangan dan kelebihan pada GST yang dapat saya lihat, dan mengapa saya lihatnya sebagai satu langkah penting ke arah kemajuan dan masa depan Malaysia bagi menjadikan negara kita sebagai sebuah negara ekonomi maju. Bukanlah secara kebetulan di mana hampir kesemua negara maju telah bergerak dari SST kepada sistem GST. Malah selepas Malaysia memperkenalkan GST pada tahun 2015, negara-negara seperti Egypt, India, UAE dan Arab Saudi turut memperkenalkan GST di negara masing-masing. Biarpun adalah benar GST mengutip lebih banyak wang dari SST, sebab utama bukan hanya kerana GST meliputi lebih banyak barang, tetapi pelaksanaan GST di Malaysia adalah unik kerana ia mengecualikan lebih banyak barang dan perkhidmatan, malah paling banyak di dunia, dan hampir sebanyak yang disenaraikan bagi SST yang bakal dikembalikan di negara ini. Peningkatan kutip di bawah GST diperolehi daripada jumlah yang mengelak serta menghindarkan cukai, mengenakan cukai terhadap ekonomi samar, mengurangkan pengaliran keluar modal tidak sah serta aliran keluar wang pekerja asing dan sektor pelancongan di mana mereka boleh menghindarkannya bawah sistem SST. Di sinilah di mana jumlah besar kutipan cukai diperolehi. Wang yang diperolehi dari pengelak cukai, perniagaan gelap, wang yang dijimatkan dari pengaliran keluar dana haram, pelancongan dan pekerja warga asing kemudiannya digunakan untuk disalurkan terus kepada kumpulan berpendapatan rendah dan membiayai projek infrastruktur penting yang boleh menjana pembangunan ekonomi dan mewujudkan peluang pekerjaan. Sebab itu juga apabila kutipan GST meningkat, jumlah yang dibayar selain jumlah penerima yang layak bagi BRIM serta lain-lain bantuan turut meningkat secara berperingkat. Langkah ini dapat mengurangkan jurang perbezaan pendapatan di Malaysia, dan sebab itulah sekali kini kita telah menurunkan di bawah 0.40 bagi tahun 2016. Buat pertama kalinya dalam sejarah Malaysia, rakyat merasai kesaksamaan. Untuk jangka pendek, anda boleh mencarah rezak Bank Negara Malaysia, Khazanah, Petronas yang ditinggalkan kerajaan saya ketika membayar kekurangan hasil dari permasuhan GST dan menggantikannya dengan SST. Tetapi kita tahu ini tidak mampu bertahan, not sustainable untuk jangka panjang. Namun kerajaan sekarang telah mengumumkan mereka mengambil langkah ini. Kerajaan saya membuat keputusan yang sukar dan diakui sebagai salah satu langkah politik yang payah untuk memperkenalkan GST, di mana ia turut diperakui Kerajaan Pakatan Harapan bahawa ia adalah satu sistem percukaian yang lebih efisien. Adalah mengecewakan apabila langkah ini diundurkan dan negara ini akan menjadi kurang kompetitif dan terjamin kerana Kerajaan Pakatan Harapan telah melangkah bertentangan dengan nasihat pakar ekonomi dengan memasukkan GST sebagai strategi utama untuk menjatuhkan kerajaan Barisan Nasional. Harus diingat, harga barangan sebenarnya telah stabil di bawah GST kerana ia telah dilaksanakan selama 3 tahun. Sebab itu GST sifar tidak menurunkan harga barang. Sekarang harga barang pasti akan naik lagi selepas SST dilaksanakan. Saya rumuskan. Pertama, Malaysia kini hilang semua kelebihan ekonomi, sifat kompetitif dan pemangkin ekonomi yang dibolehkan oleh GST. Masalah dan kelemahan struktur ekonomi dulu seperti cukai korporat yang tinggi, pengelakan cukai dan aliran luar wang haram juga akan kembali.
Kedua, kita juga akan kehilangan kemampuan ekonomi kita untuk mendepani kemelesetan ekonomi atau kejatuhan harga komoditi ekspor kita secara mendadak atau tiba-tiba, tanpa kita terjerumus ke dalam krisis ekonomi yang meruncing kerana kita tidak lagi mempunyai GST yang menjadi penampan kepada situasi itu. Ketiga, kerajaan juga akan kehilangan kemampuan untuk terus menolong rakyat yang memerlukan seperti dahulu. Keempat, tambahan pula ialah apabila harga tidak turun selepas GST disifarkan, maka rakyat akan dibebankan dengan harga lebih tinggi apabila SST dilaksanakan. Ini adalah 4 tamparan hebat kepada negara. Saya tidak lagi berada dalam kedudukan untuk menghalang kerajaan dari melangkah ke belakang dengan mengembalikan SST dari GST. Tetapi saya mahu mereka sedar akibat yang bakal dirasai rakyat dan negara pada tahun-tahun mendatang.